Daripada sambutan, saranan dan kebenaran yang diberikan oleh kerajaan semalam tentang lanjutan waktu perniagaan ke pukul 10 ni, memang kita sambut baik. Kita sambut baik pasalnya kita ada ekstra masa untuk kita melakukan jualan. Tapi ada sedikit permintaan yang saya rasa bukan semua restoran yang ada perkhidmatan penghantaran ni. Kita kena tengok daripada segi pengurusan operasi kedai, tu perniagaan dan juga kos barang mentah. Mana yang ini kalau kita dilanjutkan buka pukul 10 malam, that means kita ada penambahan dalam segi kos makanan, pembelian makanan. Kedua, kita kena tengok daripada segi penambahan masa pekerja. Ini semua kos. Jadi untuk tambah pendapatan pengusaha-pengusaha restoran, sebenarnya kerajaan patut memberi ruang kepada pengusaha restoran untuk kita makan kat dalam restoran. Paling kurang pun 2 orang. Ni kerana pasal apa sekarang banyak orang nak keluar, nak makan luar. Tapi kita tak ada tempat yang sepatutnya kita sediakan bagi diorang kurangkan tekanan sebenarnya di rumah. Itu salah satu sebab lah kenapa saya minta kerajaan sepatutnya kena berilah kepada pengusaha-pengusaha ni peluang untuk kita menyambut balik pelanggan-pelanggan kita makan di dalam restoran. Salah satu sebab dia, kalau kita dah lanjutkan waktu operasi sehingga 10 malam, bermaksud kita kena tambah waktu pekerja. Waktu pekerja ini antara kos dia lah yang akan bertambah. Kemudian of course kita akan prepare bahan makanan kita lebih. Jadi bila tak ada turnover ni, tak ada cycle ni, bila kita buat fokus dekat bungkus saja, itu bagus. Tapi sebenarnya lagi bagus untuk mengurangkan beban pengusaha-pengusaha restoran, kita kena allowkan lah makan di dalam restoran untuk 2 orang paling minimum. Okey, kesan-kesan yang saya nampak sekarang ni sebenarnya kesan dia berat, kesan dia besar, akibat dia pun besar. Kerana bila kita tak dapat buka restoran dengan secara normal, di mana kita hanya bergantung kepada delivery, kita bergantung kepada bungkusan. Jadi kos operasi kedai masih sama, sewa kedai masih sama, gaji masih sama. Walaupun ada setengah-setengah pengusaha mengambil tindakan drastik, diorang mengurangkan pekerja, bagi cuti 2 minggu kerja, 2 minggu cuti. Ada yang mengambil tindakan buat pemotongan gaji sebanyak 50%, 30%. Ni impact dia sebenarnya bukannya hanya kepada pengusaha. Bila pekerja-pekerja tu datang, salah satu sebabnya nanti mereka ni, pekerja ni akan jadi demotivated, kurang motivasi. And then bila gaji dah kurang, masalah yang jadi dekat rumah akan bawa ke tempat kerja. Ini salah satu impact yang kita nampak lah. Yang kita nampak mana dia sebenarnya kurang sihat. Dia cara kehidupan kita dah menjadi kurang sihat. Orang pekerja dah ada masalah di rumah, bawa ke tempat kerja, dan tempat kerja dia merebak. Jadi ini salah satu impact yang saya nampak daripada segi sosial lah. Okay, daripada segi pendapatan, kalau tindakan ni berlanjutan, banyak restoran, banyak pengusaha-pengusaha restoran akan gulung tikar. Di mana kita tak boleh nak sustain sampai bulan 10. Kalau kita tak dapat terima customer masuk gradually daripada sekarang, untuk kita sustain perniagaan kita tu, dia memerlukan modal yang besar. Jadi bagi saya, kita dah dekat setahun lebih dalam keadaan era pandemik ni, mana perniagaan bila naik tiba-tiba jatuh PKP, naik tiba-tiba jatuh PKP, naik tiba-tiba jatuh PKP, dah 3 kali. Jadi pendapatan kita tak stable. Bila pendapatan sebagai pengusaha ni tak stable, banyak benda yang kita tak dapat bayar. Jadi dia jadi bertambah-tambah hutang dia. Bila bertambah-tambah hutang ni lah yang masalahnya yang akan jadi bila kita nak mulakan perniagaan balik.
Kalau langkah ni tak diperbetulkan segera, maksud dia kita dah boleh meniaga, okey, alhamdulillah bagus. Kita dah boleh extend sampai pukul 10, bagus. Tapi untuk sustain sesuatu perniagaan restoran dalam era pandemik ni, dia macam mana pun dia kena dine in. Pasal dine in ni lah yang memberi ekstra pendapatan, memberi pendapatan yang saya cakap, ya, bila kita dah buka market, kita dah ada orang datang makan, jadi dia punya flow tu akan repeated lah, akan berulang-ulang. Jadi pendapatan peniaga pengusaha akan bertambah. Okey, kalau nak bandingkan dengan Sabah ni antara negeri yang dulunya paling terjejas lah dengan pandemik. Tapi dengan saya rasa pendekatan kerajaan negeri Sabah tu lagi baik daripada pendekatan kerajaan Malaysia lah sebenarnya. Okey, di mana saya nampak dia monitor kawasan-kawasan yang lockdown, dia terus lock, dia tutup, dia tak buka semua. Macam kita bila terjadinya lockdown macam ni, kita tertutup semua walaupun kawasan tu tak terjejas, walaupun kawasan tu dikategorikan bukan kawasan merah. Jadi saya rasa kita kena tengoklah, kita kena minta kerajaan kaji balik pendekatan total lockdown ni, apa yang sebenarnya impact kepada peniaga-peniaga. Memang dia bagi kita buka tepi jalan apa semua, tapi dalam kategori pengusaha-pengusaha restoran, ini sebenarnya kita tak dapat memberi satu sokongan lah pada kerajaan, kerana ia amat membebankan pengusaha-pengusaha restoran sebenarnya. Jadi bila kita dah buka restoran kita, customer dah masuk, keluar masuk, jadi benda tu dia jadi macam hidup balik lah. Ini yang saya maksudkan. Jadi dengan secara automatiknya, kalau kita buka sektor restoran, insyaAllah ekonomi kita akan hidup balik. Banyak pekerja-pekerja tak akan dibuang kerja. Itu yang paling penting. Kita kena ingat yang tu. Banyak pekerja-pekerja kita dapat diselamatkan daripada dibuang kerja, dikurangkan gaji.